Kerajaan tiada cadangan naikkan tarif air buat masa ini. Salam sejahtera, anda bersama saya Mohan Shinar Sami, berita Parlimen 14. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Dato' Azhar Azizan Harun menegaskan beliau tidak terikat dengan sebarang keputusan yang dibuat oleh pihak lain termasuk Speaker di Dewan Undangan Negeri Dun Perak berhubung usul undi percaya atau usul undi tidak percaya. Pada masa sama, katanya beliau tidak ada kuasa menentukan giliran sesuatu usul kerana ia dalam bidang kuasa menteri yang bertanggungjawab. Justru ujarnya beliau terikat dengan peraturan itu kerana ia terkandung di dalam konvensyen. Pertamanya, saya tidak tahu bagaimana usul percaya di Dewan Undangan Negeri Perak ditangani oleh Speaker. Saya tak tahu peraturan mesyuarat mana dan di bawah kuasa apa ianya dinaikkan ke nombor 1. Saya tak tahu. Kedua, saya nak kata saya tidak terikat dengan apa-apa tindakan speaker-speaker lain. Lebih-lebih lagi Speaker Dewan Undangan Negeri kerana saya kurang pasti bagaimana mereka lakukan perkara tersebut dan saya juga tidak kurang pasti tentang peraturan mesyuarat yang digunakan di tiap-tiap negeri di dalam Dewan Undangan Negeri masing-masing. Nombor 2. Nombor 3, keputusan saya selama ini yang tidak menaikkan notis-notis usul yang telah dicadangkan itu di Dewan Rakyat ini, saya bukan buat sesuka hati. Beliau mengulas tindakan Ahli Parlimen Jelutong RSN Raya yang membangkitkan keputusan Dun Perak yang membenarkan usul undi percaya terhadap Menteri Besar Perak itu di Dewan Rakyat. Raya dipercayai mencuba nasib untuk menjadikan kemulut di Dun Perak sebagai alasan untuk bertanya kepada Speaker sama ada pembentangan usul undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri juga boleh dilakukan di Dewan Rakyat. Draft Undang-Undang Gangguan Seksual telah dihantar ke Jabatan Peguam Negara untuk tujuan penambahbaikan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Mohamed Arun berkata ia membuktikan kerajaan komited meneruskan usaha menggubal undang-undang tersebut. Beliau berkata pengubalan rang undang-undang tersebut mengambil kira variatif pandangan melalui penubuhan pasukan projek khas terdiri daripada pelbagai pihak berkepentingan. Pada ketika ini, Kementerian sedang membuat tindakan penyelarasan dan sesi libat urus dengan kementerian dan agensi lain yang berkesan daripada penggubalan ini. Penggubalan sementara menunggu RUU ini dibentangkan, kes gangguan seksual ditangani melalui pelbagai akta dan peraturan lain yang sedia ada. Bagi kes dalam sektor swasta, Kementerian Sumber Manusia melalui Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia, JTKSM menguatkuasakan Akta Kerja 1955, Akta 265, dengan mensyaratkan majikan menjalankan siasatan terhadap aduan gangguan seksual di tempat kerja yang dilaporkan oleh pekerja. Bagi kes di sektor awam pula, Jabatan Perkhidmatan Awam sedang membangunkan modul intervensi gangguan seksual di tempat kerja untuk kegunaan pegawai psikologi atau kaunselor organisasi dalam mengendalikan kes tersebut. Bagi kes gangguan seksual terhadap kanak-kanak pula, ia ditangani secara khusus melalui Akta Keselamatan, Akta Kesalahan Seksual terhadap kanak-kanak. Sementara itu, tempoh kajian kandungan dan skop bagi pewujudan akta khusus untuk warga asing yang berakhir pada 3 Disember lalu dilanjutkan hingga Jun tahun depan memandangkan aktiviti pengumpulan data terjejas akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Datuk Seri Rina berkata, buat masa ini perancangan dan pelaksanaan dasar warga emas adalah menurut dasar dan pelan tindakan warga emas negara.
Hari ini 3 lagi rang undang-undang perbekalan 2021 di peringkat jawatankuasa diluluskan yang melibatkan peruntukan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Menerusi undian belah bagi menyaksikan 109 ahli parlimen menyokong berbanding 96 yang tidak bersetuju dan 15 tidak hadir. Peruntukan bagi Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat juga diluluskan di peringkat jawatankuasa dengan suara majoriti. Turut diluluskan dengan undian suara terbanyak di peringkat jawatankuasa ialah peruntukan belanjawan 2021 bagi Kementerian Alam Sekitar dan Air. Tiada cadangan kenaikan tarif air. Kerajaan tidak bercadang menaikkan tarif air buat masa ini sekalipun telah lama tidak disemak semula memandangkan keadaan ekonomi semasa rakyat yang terjejas oleh pandemik COVID-19. Ketika menggulung perbahasan rang undang-undang perbekalan 2021 peringkat jawatankuasa, Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, semakan semula itu perlu ditangguh buat sementara waktu kerana kerajaan tidak mahu menambah beban rakyat. Beliau berkata dalam keadaan rakyat susah dan ekonomi terjejas, perkara itu perlu ambil masa supaya bebanan tidak terletak di bahu rakyat. Isu kenaikan tarif air itu dibangkitkan ahli Parlimen Kuala Langat, Dato' Dr. Xavier Jayakumar yang menyatakan kadar semasa perlu dinaikkan bagi menyimbangkan pembiayaan industri bekalan air negara. Mengenai jenayah pencemaran alam sekitar, Datuk Seri Tuan Ibrahim berkata unit jenayah alam sekitar yang ditubuhkan secara pentadbiran pada 1 Oktober lalu merekodkan beberapa kejayaan dengan pendakwaan beberapa individu yang menyebabkan pencemaran sungai. Sementara itu, Kementerian Alam Sekitar dan Air KASA mengemukakan cadangan pelaksanaan takungan air pinggiran sungai TAPS dalam rancangan Malaysia ke-12 RMK12 sebagai sumber air alternatif. Datuk Seri Tuan Ibrahim berkata ia bertujuan meminimumkan risiko gangguan bekalan air. Beliau berkata di bawah RMK11, 4 projek TAPS yang telah diluluskan iaitu TAPS Jernih, TAPS Melaka, TAPS Sungai Johor dan TAPS Linggi dengan peruntukan keseluruhan berjumlah 1.4 bilion ringgit. Bagi Sungai Semenyih dan Sungai Selangor pula, kementerian menyasarkan pembinaan 2 TAPS iaitu TAPS Putrajaya dan TAPS Rasau. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya telah mengadakan konsultasi dengan beberapa agensi kerajaan dan wakil penggiat industri pelancongan. Ia bagi mengenal pasti mekanisme untuk membuka semula aktiviti pelancongan dengan cara yang selamat dan sistematik. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, penerokan potensi gelembung perjalanan dengan negara-negara zon hijau semasa pandemik COVID-19 juga sedang dilakukan untuk menghidupkan kembali pelancongan rentas sempadan. Antara mekanisme yang sedang diterokai oleh kementerian termasuklah destinasi ke destinasi dan pulau-pulau serta lawatan dalam kumpulan kecil ataupun small group tours dengan izin khusus bagi aktiviti pelancongan minat khas, special interest ataupun niche tourism seperti golf, selam, scuba, birdwatching, hiking dan caving yang mana itinerary perjalanan diluluskan terlebih dahulu oleh pihak berkuasa yang terlibat serta urusan perjalanan diuruskan sepenuhnya oleh syarikat agensi pelancongan berlesen. Datuk Seri Nancy berkata, perkara itu antara inisiatif terkandung dalam Pelan Pemulihan Pelancongan dan Pelan Pemulihan Kebudayaan untuk memulihkan semula sektor pelancongan negara yang terjejas teruk akibat COVID-19. Inisiatif turut merangkumi usaha memulihkan keyakinan orang awam untuk kembali melancong sekaligus merancakkan semula pelancongan domestik. Pengambilan sukarelawan Yayasan Kebajikan Negara YKN terbuka kepada semua tanpa mengira latar belakang politik. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Rina Ma'ruf berkata hanya 30 sukarelawan dilantik di seluruh negara dan bukannya mengikut kawasan parlimen. Kita memilih, kita tak ada sebut latar belakang politik. Bila kita memberi sumbangan pun, kalau dilihat, kita saya tak rasa tanya parti soalan daripada saya mana. senang saja. Kita nak Adakah mereka merupakan
Beliau berkata demikian ketika menggulung perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2021 peringkat jawatankuasa bagi kementeriannya. Ketika penggulungan, Ahli Parlimen Segambut Hanayo Bangun mencelah mengulangi soalannya sama ada benar sukarelawan YKN merupakan ahli Serikandi Bersatu. Namun Datuk Seri Rina menjawab itu bukan satu syarat untuk menjadi sukarelawan YKN. Dana berjumlah 6.8 juta ringgit disediakan untuk penggunaan teknologi baru dalam menaik taraf sistem pengkalan data IKASih tahun hadapan. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata ia membolehkan setiap maklumat terperinci dari seluruh pelosok negara tanpa mengira kawasan bandar dan luar bandar dapat dikumpulkan sekaligus memudahkan kumpulan sasar mendapat bantuan. Saya sedar bahawa sistem lama ini tidak berapa berkesan. Sebab itu langkah-langkah untuk memperkemaskan dengan penggunaan teknologi baru supaya data-data itu mestilah lebih tepat dan usaha dibuat untuk menentukan supaya kaedah baru akan digunakan atas nama IKASih juga, tetapi tidak seperti IKASih yang lama. Dan saya percaya bila kita laksanakan ini maka segala maklumat yang terperinci di seluruh kawasan di negara kita, baik di bandar ataupun luar bandar ini dapat kita kumpulkan, dan dengan ada jawatan kuasa kabinet yang saya akan pimpin ini, kita akan pastikan supaya kumpulan-kumpulan sasar itu akan dapat kita bantu. Perdana Menteri menjawab pertanyaan Wakil Tambun Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu yang ingin mengetahui sama ada kerajaan akan membangunkan sistem yang lebih realistik selain IKASih untuk tujuan rujukan data bagi agihan bantuan. Sistem IKASih merupakan sistem pengkalan data bersepadu isi rumah miskin yang diwujudkan di peringkat nasional pada 2007 bagi membantu merancang, melaksana dan memantau program kemiskinan. Dalam perkembangan berkaitan, Tan Sri Muhyiddin memaklumkan kira-kira 52% daripada 101,385 individu di negara ini yang hilang pekerjaan setakat 3 Disember lalu kini beroleh pendapatan di bawah RM2,000 sebulan sekaligus menjadikan mereka miskin dan miskin tegar. Sehubungan itu, kerajaan ujarnya memberi tumpuan bagi meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menangani kemiskinan rakyat di bandar dan luar bandar yang akan sentiasa diberi fokus kepada agenda pembasmian kemiskinan dalam Pelan Pembangunan Negara. Sebagai antara lain adalah bantuan sosial seperti 2.2 bilion yang telah diperuntukkan untuk bantuan keuangan bulanan persekutuan untuk tahun 2021 berbanding dengan 1.5 bilion pada tahun ini seperti bantuan pada OKU dan lain-lain kumpulan. Kerajaan juga telah pun meneruskan program bantuan sehari hidup yang memberikan manfaat kepada 45 juta orang penerima dengan peruntukan berjumlah 5 bilion ringgit dalam tahun 2020. Memberi jaminan kerajaan pimpinannya komited dalam membasmi kemiskinan dan sentiasa memantau situasi itu dalam kalangan rakyat. Tan Sri Muhyiddin memaklumkan satu jawatan kuasa khas kabinet yang dipengerusikannya sendiri telah diwujudkan pada September lalu. Kerajaan masih meneliti beberapa aspek penting berhubung cadangan menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI bagi menyelesaikan isu yang dikaitkan dengan tabung haji TH, yang termasuk perkara perundangan dan kaedah pelaksanaannya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata, pertimbangan mengenai kewajaran penubuhan RCITH perlu dibuat secara menyeluruh bagi memastikan penubuhan Suruhanjaya itu mencapai matlamatnya. Segala yang dilakukan oleh kerajaan adalah dengan niat suci untuk mencari titik penyelesaian yang boleh diterima semua pihak, serta paling penting untuk memastikan segala urus tadbir TH menepati kepentingannya sebagai institusi milik umat Islam di negara ini, insya-Allah. Saya mohon ahli-ahli yang berhormat dapat memberikan sepenuh kepercayaan kepada kerajaan untuk memelihara kesucian institusi umat Islam ini.
Penjelasan itu bagi menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Baling, Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim. Cadangan penubuhan RCITH telah dibincang Jemaah Menteri pada 18 Ogos lalu selari pendirian kerajaan bahawa suatu badan bebas dan berautoriti perlu diwujudkan untuk meneliti serta menilai transaksi institusi tersebut. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HEP telah melaksanakan pemeriksaan dan penguasaan terhadap peruncit, pemborong dan pengedar produk daging sejuk beku di seluruh negara bagi mengelak aktiviti kartel daging import haram. Menterinya Datuk Seri Alexander Nathaligi berkata, siasatan awal terhadap gudang di Senai yang didakwa terbabit dalam kegiatan kartel dan penipuan logo halal tidak menemui daging babi. Bagaimanapun ujarnya, pegawai penyiasat masih dalam proses mengumpul bukti menerusi keterangan saksi selain mendapatkan maklumat dan dokumen daripada agensi berkaitan. Tindakan awal kerajaan untuk menangani isu ini adalah dengan mengeluarkan arahan kepada pejabat KPDN-HEP seluruh negara pada 4 Disember 2020 untuk menjalankan pemeriksaan dan penguatkuasaan terhadap peruncit, pemborong dan pengedar produk daging sejuk beku. Pemeriksaan dijalankan secara bersepadu dengan agensi lain khususnya dengan pegawai-pegawai daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM dan Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri. Bermula dari 4 hingga 6 Disember 2020, sejumlah 128 premis telah diperiksa dan tiada tindakan kes diambil selain kes awal di Johor itu. Menurutnya, kes akan dirujuk kepada Timbalan Pendakwa Raya selepas siasatan selesai untuk tindakan selanjutnya. Penjelasan itu bagi menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Sikh Hamad Tarmizi Sulaiman. Datuk Seri Alexander turut memaklumkan kementeriannya bekerjasama dengan Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAKIS) dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia dalam isu melibatkan pengimportan produk daging sejuk beku. Seramai 6.4 juta isi rumah Malaysia telah mengisi butiran mereka di laman web Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2020 secara dalam talian e-census sehingga Isnin lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Muhammad berkata, jumlah itu mewakili 19.7% daripada anggaran 32.7 juta penduduk di negara ini. Sehingga 6 Disember lalu, kita sudah membanci kira-kira 6.4 juta penduduk Malaysia. Ini merupakan 19.7% daripada anggaran penduduk sebanyak 32.7 juta orang. Dan kita jangka dalam tempoh 2-3 hari lagi, seramai 1.34 juta lagi akan melengkapkan butiran mereka dalam e-census Banci 2020. Datuk Yang Dipertua, peratusan respons penduduk di seluruh negara yang terbaik ialah Putrajaya 79.9% di Putrajaya, Perak 28.9%, Johor 20% dan Pulau Pinang 20%. Beliau berharap sasaran 30% untuk penduduk mengisi e-census akan tercapai menjelang akhir tahun ini sebelum fasa kedua bermula. Fasa kedua secara bersemuka dijadual bermula 20 Januari hingga 6 Februari 2021. Datuk Seri Mustafa menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Keluang Wong Siew Kee. Pelan Tindakan Perpaduan Negara PTPN 2021-2025 kini dalam fasa akhir penghasilannya dan akan dilancarkan awal tahun depan. Menteri Perpaduan Negara Datuk Halimah Muhammad Siddiq berkata 510,000 input data dan lebih 51,000 maklum balas diterima untuk dianalisis dan digarap ke dalam pelan berkenaan. PTPN ini mengandungi strategi program tindakan indikator Berhad, tempoh laksana agensi pelaksana dan juga keberhasilannya. Pelan ini terhasil dengan menggunakan pelbagai sumber termasuk kepada maklum balas daripada orang ramai, NGO swasta serta penjawat awam di seluruh negara. Dan teras strategik PTPN ini, Datuk Yang Dipertua, adalah berasaskan kepada 5 cita-cita rukun negara. Datuk Halimah menjawab soalan Ahli Parlimen Rasah Cha Kim Chin ketika waktu pertanyaan-pertanyaan menteri. Dalam perkembangan lain, pihaknya telah mengadakan perbincangan dengan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraidah Kamarudin untuk menubuhkan satu jawatankuasa rumah ibadat bukan Islam di kawasan sediaan pihak berkuasa tempatan PBT.
Ia bertujuan mengenal pasti status rumah ibadat berkenaan selain tindakan susulan berdasarkan perundangan yang boleh diambil oleh PBT dan kerajaan negeri. Sebanyak 281,781 entiti perniagaan baru didaftarkan setakat Oktober lalu, walaupun negara berada dalam fasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Medak Datuk Mas Ebreti Samsudin bagaimanapun berkata, statistik Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM menunjukkan sebanyak 32,469 syarikat dan perniagaan menamatkan operasi atas pelbagai sebab bagi tempoh Mac hingga September lalu. Menurut beliau, 3 kesan utama pandemik COVID-19 ke atas usahawan iaitu penurunan peratusan permintaan, nilai jualan dan aliran tunai telah dikenal pasti menerusi 2 kaji selidik secara dalam talian yang diadakan pihaknya. Justeru di bawah Medak telah melaksanakan tindakan intervensi berdasarkan 3 kesan utama tersebut seperti berikut. Yang pertamanya, meningkatkan pembiayaan khas COVID-19 bagi menangani isu aliran tunai usahawan. Yang kedua, memperluaskan program latihan pembangunan produk dan juga mempelbagaikan promosi dan juga hub pemasaran serta programnya bagi meningkatkan permintaan produk serta akses kepada pasaran. Dan yang ketiga, mengadakan program adaptasi teknologi dalam usaha meningkatkan inisiatif digitalisasi dalam operasi perniagaan. Ketika menjawab pertanyaan berkaitan oleh Ahli Parlimen Sarike, Wong Lee Biu, beliau memaklumkan kaji selidik tersebut juga menunjukkan 8.85% usahawan menutup perniagaan sepenuhnya semasa tempoh PKP. Namun, ia berkurangan kepada 1.39% semasa pelaksanaan PKPB dan PKPP. Jelasnya, majoriti usahawan yang menutup operasi perniagaan semasa tempoh berkenaan adalah usahawan mikro. Kadar kesuburan jumlah TFR mencatatkan penurunan ketara sejak 4 dekad lalu. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Siti Zailah Mak Yusof berkata, TFR negara telah direkodkan di bawah paras pergantian 2.1 iaitu 1.8 anak pada tahun 2018. Ia berbanding 4 orang anak pada tahun 1980-an. Dalam masa yang sama, kerajaan juga sentiasa berusaha untuk membantu meningkatkan kadar kesuburan rakyat di Malaysia dan dari punca kadar jumlah kesuburan yang semakin menurun akibat daripada gaya hidup yang diamalkan menjadi penyebab utama. Dan kajian berasaskan klien LBPKM mendapati 40% lelaki tidak subur, 20% wanita tidak subur, 20% pasangan tidak subur dan 10% tidak pasti. Paras pergantian 2.1 menunjukkan bahawa purata bilangan bayi yang dilahirkan oleh seorang wanita sepanjang tempoh kesuburannya adalah mencukupi untuk menggantikan dirinya dan pasangannya. Datuk Siti Zailah menjawab soalan Ahli Parlimen Alor Chan Min Kai. Tambah beliau, mengikut negeri, TFR paling rendah dicatatkan Pulau Pinang dengan 1.3 anak, manakala Terengganu TFR tertinggi iaitu 3.1 anak. 16 juta ringgit diperuntuk pada tahun 2021 sebagai permulaan projek pembangunan koridor Latex Timur yang merangkumi negeri Pahang, Terengganu dan Kelantan. Ia bagi memenuhi keperluan industri hiliran tempatan yang menggunakan latex termasuk sarung tangan getah. Menurut Timbalan Menteri Perusahaan, Perlandangan dan Komoditi 1, Willy Anak Mogin, perkara itu dijangka akan memberi manfaat kepada sebahagian dari 138,000 pekebun kecil di ketiga-tiga negeri berkenaan yang mahu meningkatkan pendapatan. Tambahnya, pihak kementerian juga sedang membangunkan projek pusat pemprosesan getah berkelompok melalui pakej teknologi pemprosesan getah krip dan serum getah bersepadu yang telah dibangunkan oleh Lembaga Getah Malaysia LGM. Melalui projek ini, rantaian nilai bersepadu getah berskala komersial dengan elemen pemrosesan berkelompok ataupun kluster dan perkongsian keuntungan profit sharing akan dilaksanakan pada peringkat pekebun kecil, koperasi dan juga usahawan. Usaha ini akan meningkatkan kualiti getah yang dihasilkan, meningkatkan pendapatan dan seterusnya membekalkan getah berkualiti kepada industri pembuatan produk getah negara kita. Beliau berkata demikian ketika menjawab pertanyaan Wakil Subang Wong Chen yang ingin tahu peratusan susu getah yang dibekalkan secara domestik oleh ladang Malaysia kepada industri getah dan langkah kewangan yang perlu diambil untuk memperluaskan rantaian bekalan domestik.
Majlis Tanah Negara belum membincangkan secara terperinci berkaitan penerokaan dan pengeluaran unsur nadir bumi REE di Kedah dan di tempat lain dalam negara. Namun Kementerian Tenaga dan Sumber Asli sedang membangunkan kerangka prosedur operasi standard SOP perlubungan unsur nadir bumi bukan radioaktif NRREE untuk memastikan perlubungan dijalankan secara mampan. Menterinya Datuk Dr. Samsul Anwar Nasrah ketika menjawab pertanyaan berkaitan oleh Ahli Parlimen Kuantan, Fuzia Saleh memaklumkan SOP tersebut merangkumi keseluruhan aktiviti dalam rantai nilai mineral daripada perlombongan hingga ke pengurusan sisa, penutupan lombong secara progresif dan proses penghilangan. Pematuhan sepenuhnya SOP tersebut merupakan syarat utama sebelum memulakan sebarang perlombongan NRREE yang dikawal melalui skim pengendalian melombong OMS oleh GMG. Namun begitu, ini tidak bermakna kerajaan sudah bersedia untuk membenarkan perlombongan NRREE pada masa ini. Sebagai contohnya, kerajaan tidak akan membenarkan sebarang aktiviti perlombongan REE terutamanya di kawasan hutan simpan kekal tanpa sebarang penilaian dan kelulusan teknikal. Ini bagi mengelakkan aksiden pencemaran yang boleh menjejaskan alam sekitar, sumber air dan kesihatan masyarakat. Tambah beliau, Majlis Mineral Negara MMN yang telah diaktifkan semula akan menilai SOP NRREE ini dan akan dibincang bersama kerajaan negeri dan kementerian berkaitan. Mesyuarat pertama MMN dijangka diadakan pada penghujung Disember ini. Hanya 5 daripada 19 projek di bawah rancangan Malaysia ke-11 yang dilaksana Kementerian Kerja KKR di Sarawak masih berstatus aktif. Bagaimanapun, menurut Timbalan Menteri KKR, Dato' Edwin Shazli Sid, jumlah itu tidak termasuk projek Megah Lebuh Raya Pen Borneo Sarawak yang bernilai 16.11 bilion ringgit. Daripada 5 projek yang masih aktif tersebut, 2 projek sedang dalam pelaksanaan, manakala 3 projek lagi masih dalam peringkat persediaan. Kementerian mengakui bahawa disebabkan oleh pandemik COVID-19 melanda negara, pada ketika ini telah menyebabkan banyak projek yang terjejas. Walau bagaimanapun, projek-projek yang telah terjejas telah diberikan lanjutan masa dan garis masa baharu selepas Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada bulan Mac PKP pada bulan Mei yang lalu. Oleh yang demikian, setakat ini semua projek masih diteruskan dan kemajuan projek berjalan mengikut garis masa terbaru yang dikemas kini. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Igan Ahmad Johnny Zawawi. Berhubung kebergantungan kepada tenaga kerja asing, Dato' Edwin Shazli berkata jumlah pekerja asing bagi projek-projek pembangunan KKR di Sarawak selain projek Lebuh Raya Pen Borneo adalah amat sedikit, iaitu sekitar 21% dan tidak menjejaskan kemajuan projek. 7 langkah pencegahan penyebaran virus COVID-19. Pertama, kerapkan mencuci tangan anda. Kedua, elakkan menyentuh mata, mulut dan hidung anda. Ketiga, tutup mulut menggunakan tisu atau pelipat tangan. Keempat, hindari kawasan tumpuan ramai. Kelima, tinggal di rumah sekiranya tidak sihat. Keenam, sekiranya anda demam, batuk dan kesukaran bernafas, dapatkan nasihat awal perubatan melalui telefon sebelum mendapatkan rawatan susulan. Ketujuh, sentiasa peka kepada maklumat terkini daripada WHO. Baik, berita Parlimen berakhir di sini. Amalkan mengimbas kod QR MySejahtera di lokasi atau premis yang ditujui. Kita jaga kita. Saya Mohan Cina Sami, salam hormat dan selamat malam.